بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lagi dengan taufik dia, hidayah dia, dapat kita sama lagi dalam majlis pengajian kitab Sahihul Bukhari, yang mana kita telah sampai kepada Kitabul Iman, yang sakut dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Imam Al-Bukhari usaha nak huraikan kepada kita bahawa al-iman bukan hanya dengan hati ataupun dengan lidah, tetapi al-iman adalah qaulun bil lisan, kena kata tu mari dengan lidah, dan juga at-tasdiq, kena percaya dengan hati, wal amal bil jawarih, dan juga kena amal tu mari dengan anggota tubuh badan kita. Jadi kalau kita nak katakan iman hanya dengan lidah sahaja, aman tak kena buat, ataupun dalam hati pun tak kena i'tiqad, seperti orang munafik. Orang munafik ni dia qalu amanna, aku ni, kita ni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dah, tapi dalam hati tu kufur, tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Manakala ibadat pun buat gitu-gitu ya. Ibadat tu buat gitu-gitu ya. Kalau lah semanya la abang kata wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas, apabila bangun diri semaya dengan keadaan dengan malah, nak tunjuk riak kepada orang lain saja, ni munafik. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan juga apabila mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, berzikir dengan sedikit saja, seperti mana sifat orang munafik yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Manakala orang mukmin, begitulah. Orang mukmin kena dengan lidah, kena dengan hati, dan juga kena beramal tukik mari. Manakala orang kafir ni tak ada dulu dah, lidah pun tidak ada beriman, hati pun tidak beriman, amalan pun tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi orang munafik di tengah lah. Kita kena jaga-jaga nifaq ataupun munafik ni. An-nifaq dalam bahasa Arab ni munafik, orang panggil bahasa Sia orang panggil kaklak. Mulut kata baik lain, hati baik lain. Dan juga munafik dalam Islam ni, sifat dia terbagi kepada dua lah. An-nifaq asghar, yang paling kecil hala-hala, dan juga nifaq akbar, yang paling besar-besar. Hak besar-besar, nifak besar-besar seperti zaman yang biasa berlaku zaman Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul, yang orang kata beriman, tapi dalam hati ni sangat berkufur dan juga benci kepada Allah dan juga benci kepada Nabi SAW. Hak ni besar sekali lah hak ni. Manakala sifat munafik hak kecil, yang kadang-kadang kita tak selamat daripada dia, ataupun ada pada kita ni, seperti mana Nabi SAW ditanya ataupun ayat yang saya baca tadi, ayatul munafik, tanda munafik apabila kecek bahang, apabila berjanji punah janji, apabila wi amanah mukhianat,
Apabila balah siapa ke buat zalim pergi mari, balah pergi mari dengan secara yang kuat, dan juga termasuk ayat tadi zikir sikit semaya dengan malah, ni sifat munafik belaka. Tapi sifat munafik kecil ni, sifat munafik besar jatuh agama. Tapi sifat munafik kecil ni tidak jatuh agama, masih dia jadi orang Islam lagi, tapi naqisul iman, iman kurang. Kecek bahang, iman ada ke? Ada, tapi kurang. Janji dengan orang tapi silap janji, Islam. Sifat hanya sifat ataupun tanah air sahaja yang ada pada kita, tapi hati kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Jadi hadis yang kita nak baca sama pada hari ini iaitu hadis yang nombor 13. Bab yang ke-7, babu minal iman ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi Imam Al-Bukhari ayat kita banyak perkara kata khija iman ataupun tanah air yang tunjuk kata kita ada iman, gapo tak kita nak buat. Kita baca banyak huraian dah, kita tak buat kesimpulan dah. Jadi hak baru pula ni daripada iman juga bahawa kita kasih kepada saudara kita seperti mana kita kasih kepada tubuh kita sendiri. Kalaulah sesiapa pun yang dia kasih kepada saudara dia orang Islam nampak susah, kita rasa kata kita susah juga. Nampak dia lapar, kita rasa tak sedap kalau kita nak kenyang kalaulah saudara kita lapar. Kita suka nak pergi kenyang, kita tak jam kita nak kenyang sorry, kita kena pergi dia kenyang juga. Mana kata kita suka nak pergi kita kenyang, suka nak pergi kita senang, pasti juga kita kena pergi saudara kita kenyang dan juga senang seperti mana kita senang. Tak akan jadi orang yang sempurna iman kalaulah dia tak makan kenyang. Kalaulah dia hidup dengan secara yang kenyang, bahkan jiran di tepi rumah dia itu susah, lapar, dahaga ataupun fakir miskin lagi, tak boleh apa pertolongan daripada kita sikit apa. Ini menunjukkan kata kita adalah iman yang kurang. Habis itu hadis ini Nabi SAW sabda ataupun Al-Imam Al-Bukhari lah dia riwayat hadis ni dulu. Al-Imam Al-Bukhari dia katanya qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'an Husain al-Muallim qala haddatsana Qatadah an Anas 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ni Bukhari ambil hadis ni dengan hadis ni, mengaji hadis ni daripada tok guru dia yang namanya Musaddad. Musaddad nama pelik sikit lah. Musaddad ni nama agak kata pelik sikit. Nama dia yang sebenarnya Musaddad bin Musarhad bin Musarbal Al-Asadi Al-Basri. Dan juga Musaddad ini katakan kata dia adalah laqab, gelar dia lah. Nama dia Musaddad. Dia Musaddad ini adalah Al-Basri. Basri ini asal daripada salah satu tempat yang namanya, salah satu kota yang namanya Basrah. Jadi Basrah ni kalau masa dulu ni terletak di negeri Iraq sekarang lah ni. Dan orang kata negeri Iraq dulu ni adalah bumi para ulama, khususnya ulama hadis. Pada zaman dulu Iraq ni terkena 3 bandar. Satunya Baghdad ataupun Baghdad sekarang lah ni, mengeluang dia lah sekarang lah ni. Yang keduanya Kufah. Kufah, salah satu tempat yang namanya Kufah. Dan juga yang ketiganya Al-Basrah. 3 kota ini, 3 tempat ini tempat yang lahirnya ulama-ulama yang hebat. Di Kufah ataupun di Baghdad sendiri pun banyak ulama hadis yang wanak di situ, besar di situ, timur di situnya.
Nah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal di situ juga, Baghdad. Dan juga di Kufah pun ramai juga ulama-ulama yang wanak di situ, timur di situ, sama juga dengan Basrah. Jadi Musaddad bin Musarhad ini ni, sebenarnya dia adalah orang Andalus. Orang Andalus. Andalus ni mana? Spain. Dia bermusafir mari mengaji dengan Imam Ahmad di Iraq. Di Iraq. Mengaji dengan Imam Ahmad, musafir mari. Katakan masa tu Imam Ahmad telah dilarang untuk mengajar dan juga ilmu hadis kepada sesiapa pun yang nak mari ilmu dengan dia. Kerana kalau kita ingat Imam Ahmad biasa masuk gua dengan sebab pegangnya dia yang pegang kata Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Yang mana pemerintah, pemimpin kerajaan pada masa itu tu, ada ulama-ulama yang jadi terpeksa kepada dia. Pegangnya mereka adalah akidah Mu'tazilah, yang pegangkan Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan perkataan Allah Ta'ala. Makhluk mana kata benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Makhluk seperti kita lah, bukan kalam Allah Ta'ala yang dibaca tu. Sehingganya Imam Ahmad terkena pada masa tu, dan juga dipaksa oleh pemerintah, kata Imam Ahmad, dengan sebab kamu ada orang ikut ramai, kamu tolong jawab, kata, apakah i'tiqad pegangan kamu tentang Al-Quran, adakah makhluk ataupun kalamullah. Pemerintah nak dengar lah. Kalaulah Imam Ahmad jawab ataupun ada pegangan sama dengan pemerintah, tak apa, bebas, boleh hidup seperti biasa, boleh mengajar, boleh apa. Tapi kalaulah tak ikut pegangan seperti mana pegangan pemimpin yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka bahayalah, kena igat ataupun kena masuk gua. Mudah-mudahan zaman itu tu usaha nak pegangan yang silap salah ini supaya belaka, iaitu Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad tak sanggup nak kata seperti itu. Tegah lagi kata Al-Quran adalah kalamullah. Saya akhir sekali kena igat lah. Kena igat masuk dalam gua. Sehingganya duduk dalam gua selama 3 orang khalifah. Khalifah yang pertama saya tak ingat nama, igat dia, nak bunuh dia lah, mati dulu. Dan juga khalifah yang kedua kena igat lagi, mati dengan tua lah. Dan juga khalifah yang ketiga ini baru lepas Imam Ahmad tubik mari jadi bebas. Tapi sebelum daripada tu, Imam Ahmad dilarangkan mengajar sebab ilmu. Jangan. Musaddad bin Musarhad musafir mari daripada negeri dia, tujuan nak mengaji hadis dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad di rumah, orang panggil tu tukak beriwen sajalah. Tak sering ngajar kepada masjid, tak sering ngajar ke mana-mana tempat yang ramai. Mudah-mudahnya kajian era yang kata jangan nampak kata sesiapa pergi ngaji ataupun nampak mengajar kepada sesiapa yang give ilmu kepadamu. Tapi Musaddad dia pelam tua, jadi orang yang minta sedekah, orang panggil orang yang minta sedekah, pakar-pakar yang buruk. Kerana niat dia satu ya, mari kepada Baghdad, mari kepada negeri Iraq, tujuan dia nak mengaji hadis dengan Imam Ahmad. Habis tu dia pakai dengan pakaian soalan kata apa, kata orang yang minta khairat, minta sedekah, pergi kepada Imam Ahmad. Tak sewi kajian ataupun orang pada masa tu nampak tahu selalu dah kata ni mengaji dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad tak sanggup nak mengajar, takut bimbing bahaya dia dan juga bahaya tubuh Imam Ahmad sendiri. Musaddad khalid lah. Nah, takut bahaya akan berlaku terhadap mung sendiri dan juga bahaya akan berlaku terhadap aku. Musaddad jawab katanya, hei Imam, tak apalah, aku tidak nak banyak kali. Hadis yang aku nak dengar, nak mengaji daripadamu tidak nak banyak kali. Satu hari aku nak minta walaupun satu hadis sahaja. Kalau duduk lama, duduk tandah lama, orang akan rasa pelik, kata ya orang minta khairat gapo mari lama, duduk lama di Imam Ahmad. Minta satu hadis. Sudah satu hadis aku klik. Esok aku mari pula satu hadis klik. Minta gini boleh tak? Imam Ahmad sanggup. Tujuan dengan niat yang ikhlas. Sehingganya dia mengaji dengan Imam Ahmad, sehingganya Imam Ahmad mati, dan juga dia mengaji dengan tok guru ramai-ramai lagi dalam Musaddad bin Musarhad ini.
Katakan kitab musnad. Kitab musnad adalah kitab yang himpun hadis Nabi. Kitab hadis yang nama musnad depan ni banyak. Musnad Imam Ahmad, musnad Musaddad, musnad Abu Ya'la Al-Musili, musnad banyak musnad hak yang dihimpun hadis oleh ulama pada zaman dulu. Tapi katakan ulama, tidak ada musnad mana yang besar. Besar ni mana kata tebal ataupun bilangan hadis banyak, melainkan dua musnad. Satunya musnad Imam Ahmad, yang kedua musnad Musaddad bin Musarhad ini. Tapi yang duka citanya, kitab musnad dia pada hari ini tak sampai kepada kita. Dengan sebab apa? Wallahu ta'ala alam. Dengan sebab hilang, dengan sebab kena bakar, dengan sebab kena air gapo nama, tak ada. Hari ini yang ditobok seperti kitab yang kita pakai pada hari ini sebagai nama Musnad Musaddad, tak ada. Asal dia kitab Bukhari tulis dengan tangan, himpun karya dengan tangan, tulis di Masjid An-Nabawi dengan tangan, himpun hadis sahih. Bukan seperti yang kita nampak pada hari ini, film dengan alat zaman baru dah. Ini baru ya. Orang hak TV nak TV jadi aktor yang comel yang kita mudah baca hari ni, dia kita tengok lain Bukhari asal. Waktu baik mari film. Makna kata kalaulah pada zaman tu kitab Musaddad, Musnad Musaddad ada, nasaya akan sampai kepada zaman kita sekarang ini. Seperti kitab Musnad Imam Ahmad ada, kitab Musnad Abu Ya'la Al-Musili ada, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Abu Dawud, Tirmizi ada. Tapi tak ada. Tetapi yang kita, walaupun kitab dia tak sampai kepada kita, tapi kita bangga ilmu hadis sampai kepada Andalus, Spain. Di antara sebabnya Musaddad inilah ambil hadis yang dia ngaji klik di Sabah, di negeri dia. Tapi Nawawi kata dalam sejarah dia ulama maklumat lah sakut dengan Musaddad, dia kata gelar dia Abul Hasan, gelar dia pak kepada Hasan Al-Basri. Dia ni akhir sekali boleh jadi wafat ataupun mati di Basrah. Ni Musaddad ambil hadis ni daripada Yahya. Musaddad tak nak kecek lah. Dia ni dipercayai lah. Dia adalah siqah. Siqah ni mana kata dipercayai, tak ada masalah sikap buat dari segi ingatan, dari segi juh adalah keadilan dia ada. Dia ambil hadis ni daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya ni adalah Al-Basri juga. Musaddad biasa pergi ngaji ambil hadis, walaupun dia asal orang Andalus, tapi dia biasa hidup lama tetap di Basrah, negeri Iraq. Hadis ni dia ambil daripada tok guru dia orang Basrah juga, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dan juga Yahya bin Sa'id Al-Qattan ambil daripada Syu'bah ibn Hajjaj Al-Basri juga, Basrah juga, Iraq. Dan juga Syu'bah Yahya orang Iraq juga, orang Basrah. Syu'bah orang Iraq juga, orang Basrah. Syu'bah ambil daripada Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, orang Basrah, orang Iraq juga. Dan juga Abu Qatadah inilah ambil daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia wa Anas adalah khodam kepada Nabi SAW, sahabat Nabi Anas. Jadi di antara Imam Bukhari dengan sahabat berapa orang? Musaddad, Yahya, Syu'bah, Qatadah, 4 orang. Bukhari ambil dia betul guru dia sampai kepada sahabat. Di antara Bukhari dengan sahabat 4 orang. Jadi 4 orang ni juh belaka, siqah belaka, ingat kuat belaka, peringkat hebat belaka. Syu'bah ni peringkat hebat. Mana kata hadis ni adalah hadis yang sahih. Anas bin Malik dia kata Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak akan sempurna iman seorang daripada kalangan kamu. La yu'min sini mana kata iman tak sempurna, bukan kata fak kamu tak beriman, tak lah. Bukan kata patut saya iman rai pasal tak, tapi iman kurang. Iman ada tapi kurang. Kurang tarana, banyak tarana kenyukan. Kita amal dengan hadis ni tarana, la yu'minu ahadukum hatta, sehingga kita kasih kepada saudara kita seperti mana kita kasih kepada kita sendiri. Ini hadis yang pertama lah.
Jadi kita tak hurai banyak hadis ni. Nanti kita hurai dari hadis selepas daripada tadi, dia isi yang sama. Di kepada hadis yang seterusnya, bab yang baru, bab tadi satu hadis saja. Bab yang baru, babun hubbur rasuli minal iman. Tadi kasih saudara Islam sesama Islam menunjukkan kata ada iman. Bab selepas daripada ni, kasih kepada Rasul, kasih kepada Nabi menunjukkan kata kita ada iman. Kasih kepada Nabi pula. Qala haddathana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib qala haddathana Abu az-Zinad 'an al-A'rash an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Ini hadis yang pertamanya daripada Abu Yaman, Tok Guru baru pula. Abu Yaman namanya Hakam bin Nafi'. Hakam bin Nafi'. Dia adalah orang Suria. Hakam bin Nafi' orang Hims. Hims salah satu tempat ataupun kota yang terletak sekarang ni di Suria, Syam. Ni orang Suria. Tok Guru yang kata Bukhari ni tunjuk kata tadi ni ngaji dengan Musaddad. Ngaji mana? Pergi ngaji di Basrah, Iraq. Belum daripada ni Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, Tok Guru mula-mula sekali hadis ngaji mana? Ngaji di Mekah. Sebab Tok Guru dia orang Mekah, makna kata ilmu di Mekah. Nah ni. Dia kata nak ilmu ni zaman dulu bukan dak tepat dak lah. Imam-imam dulu ni, ulama-ulama dulu, khususnya ulama hadis, dia orang panggil tawaf sekeliling dunia untuk cari mana tempat ada orang yang boleh mengajar hadis, dia pergi ngaji. Ngaji sudah gila pula. Ngaji dah gila pula. Tak kenal rumah orang panggil komplek. Ibnu Sabil Abu Yaman Al-Hakam ambil hadis ni daripada Shu'aib. Ambil hadis ni daripada Tok Guru dia Shu'aib. Nama apa Shu'aib? Shu'aib bin Abi Hamzah. Shu'aib ini dia Al-Hims juga, Suria juga, Syam juga. Syam juga. Asal dia ini orang Mekah, orang Quraisy, tapi dia pergi di Hims lah. Duk tetap di Hims ataupun di Suria. Shu'aib ambil daripada Shu'aib ambil daripada Abu Zinad. Abu Zinad gelar dia. Abu Zinad nama dia Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi, orang Mekah asal. Al-Qurashi Mekah, dia juga pindah hidup di Madinah. Mana kata boleh jadinya Shu'aib ambil hadis ni di Madinah daripada Tok Guru dia Abu Zinad, musafir mari. Biasanya orang duduk di Syam, orang duduk di Mesir, orang duduk di Iraq ni, setiap tahun mereka akan musafir masuk mari di Mekah dan juga Madinah. Buat apa? Mari buat haji. Bila-bila buat haji, sambil buat haji, tak ada ambil ilmu. Masuk mari di Mekah nak ziarah dengan kubur Nabi. Dalam masjid Nabi sekarang ni, Tok Guru je nak mengajar hadis dalam masjid Nabi, biar pergi ngaji. Bagi di Mekah, sudah daripada tawaf selesai, buat haji, tahallul syiadah daripada Mina, belah 12 3 belah, belum nak kelik tu mengaji dulu, ambil ilmu di Mekah. Bila-bila mari dah. Mari buat haji serta dengan mari cari ilmu. Abu Zinad ambil daripada Tok Guru dia Al-A'rash Abdurrahman bin Hurmuz, orang Madinah. Abdurrahman bin Hurmuz orang Madinah, dan juga Abdurrahman bin Hurmuz ambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di antara Bukhari dengan Abu Hurairah sahabat ni, empat orang juga. Abu Yaman, Shu'aib, Abu Zinad, Al-A'rash. Semuanya jauh belakang. Makna kata hadis ni adalah hadis yang sahih. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin, bapa kucing, sahabat yang mengapa hadis Nabi SAW banyak sekali. Sabda Nabi SAW, "Fawalladhi nafsi biyadih," bersumpah dengan nyawa aku bawah tangan dia. Hidup nyawa aku di bawah tangan dia, pihak Allah Subhanahu wa taala. Makna kata Nabi sumpah kepada Allah, sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala,
tak akan beriman seorang daripada kamu sehingganya kasih kepada aku lebih banyak daripada kasih dua ibu bapa dan juga kasih kepada anak lagi. Kena kasih Nabi lebih banyak daripada kasih kepada dua ibu bapa dan juga anak-anak lagi. Ni riwayat yang keduanya, Bukhari bagi riwayat kedua dengan sanad yang lain, tugu yang lain, tapi isi yang sama. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, haddatsana Ibnu Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas. Tadi hadis jalan Abu Hurairah. Jalan yang kedua jalan Anas bin Malik. Anas yang kata Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tambah sikit belakang supaya tak akan beriman kamu sehingga kasih aku lebih banyak daripada ibu bapa, lebih banyak daripada anak dan juga lebih banyak daripada manusia semua dalam dunia ini. Ada tambah belakang manusia semua. Tak kira pia-pia. Raja ke ataupun orang biasa ke, pasti kena kasih. Orang Islam mukmin kena kasih Allah Ta'ala yang pertama sekali. Yang keduanya Nabi. Yang ketiganya ibu bapa. Yang keduanya ibu bapa. Dan juga yang ketiga, nak kasih kepada diri sendiri, ikutlah. Seperti mana Umar dulu biasa pegang tangan dengan Nabi jalan. Wasa sarah sehingganya ayat kepada Nabi kata, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Hei Nabi, aku ni kasih kepadamu lebih daripada benda-benda lain lagi, ataupun siapa dalam dunia ni melainkan tak boleh lawan aku lah, aku kasih kepada aku sendiri lagi. Nabi kata, dah hei Umar, la yu'minu ahadukum, tak beriman lagi kamu kena kasih aku lebih banyak daripada tubuhmu lagi. Sehingga tubuh kita sendiri pun kita kena kasih Nabi lebih banyak daripada tubuh kita sendiri lagi. Kalau kita tanya apa kita kena kasih kepada Nabi lebih banyak daripada tubuh kita, Nabi SAW sangat kasih kepada kita lebih banyak daripada kita kasih tubuh kita sendiri lagi. Kita buat salah banyak, buat gitu gini. Kalaulah kita cuba khayal, kalaulah kita tidak ada Quran ataupun kita tidak ada hadis Nabi, tidak ada cara hidup yang Nabi telah buat contoh kepada kita, hancur lebur kita. Buat gitu, buat gini, buat gitu. Tapi hari ini yang kita boleh duk tahan, boleh duk selamat lagi dengan sebab kita ada Quran, dengan sebab kita ada contoh yang baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kiranya Nabi nak letih buat penama, kalau letih duit gaji tak boleh, gamiak tak boleh. Bahkan duduk dalam keadaan susah pula. Dan juga duduk dalam keadaan susah tu kena bunuh pula. Orang musyrikin biasa kita tawar kepada Nabi Muhammad, mu nak gapo? Mu nak harta, royak kepada fak kami akan himpun semua harta beri kepadamu, minta saya menguti daripada dakwah Islam. Nabi tak say. Mu nak retina hak paling jangan sekali, boleh fak kami akan cari retina beri kepadamu, syarat mu kena tinggal dakwah. Jangan kerja dakwah. Nabi tolak, tak terima sah-sah apa. Faedah gapo kalau tanya. Tujuannya kerana umat Islam ingat kepada umat Islam, kasih kepada kita, cinta kepada kita. Kalau tak cinta, tak pasti kena buat siapa tahu tu lah. Duit gaji yang tak boleh. Duit gaji yang boleh pun kadang-kadang keikhlasan ataupun hati yang boleh, kadang-kadang tak penuh 100% juga. Dengan sebab itu tidak adalah sesiapa yang kasih kepada kita lebih daripada kita melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu kita kena kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Kita dah belajar dulu siri kita dulu mengenai dengan kasih kepada Nabi. Kasih kepada Nabi adalah wajib. Wajib. Kasih kepada Nabi adalah wajib. Dan juga orang panggil kata gapo dalil yang menunjukkan kata wajib banyak ni. Hadis yang pertama, hadis yang kedua ataupun dalil yang kedua ayat Qurannya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut Nabi, kasih kepada Allah Ta'ala yang kata suruh ikut Nabi. Bukan kata kasih kepada Allah Ta'ala suruh ikut Allah, tak, suruh ikut Nabi. Itu mana kata kena kasih kepada Nabi dululah baru kita nak ikut Nabi. Nak kasih pada mana kalau kita nak ikut pada mana kalau kita tak kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis seterusnya, babu halawatil iman, kemanisan iman, manis iman. Kemanisan al-iman. Kalau kita tanya kata halawatul iman ni apa dia? Halawatul iman, hati kita, bocai kita ni dia boleh kecak rasa. Boleh kecak rasa kata hak mananya manis, hak mananya tak manis. Bila yang dia boleh kecak rasa ni? Apabila hati itu hidup, bukan hati yang mati ataupun hati yang sakit. Supaya dengan tubuh badan kita akak contoh mudah-mudah, orang yang lekat COVID, hidung boleh bau tak? Tidak boleh bau. Ataupun rasa dia makan nasi, orang yang lekat COVID kadang-kadang rasa tak boleh kecak rasa, tak tahu recat kata nasi makannya mana-mana. Dengan sebab apa? Dengan sebab tubuh badan tak sihat. Apa tak sihat? Dengan sebab lekat penyakit COVID. Habis tu sama juga hati kita, kalaulah dia sakit. Keadaan hati kita ni, kalau kita nak sebutnya, satunya hati yang hidup, yang dua hati yang sakit, yang ketiganya hati yang mati. Habis tu kita nak cek lah hati kita masih hidup ke ataupun masih sakit. Pas sakit dia ada peringkat pula, sakit sikit sampai ke peringkat sakit yang paling koma, dekat-dekat nak mati tu. Yang paling bahaya sekali, qalbun mayyit, hati yang mati. Waliyadzubillah min dzalik. Hati yang mati belah mana? Seperti Abdullah bin Mas'ud yang kata, buat dosa banyak-banyak, khatama tumitul qulub, menyebabkan mematikan hati, dan juga tak tahu rasa. Sikit habuk kata ini adalah dosa dan juga salah, tak khabar kata orang salah. Khatama. Tak rasa nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dosa gitu tak ada halawatul iman, kemanisan iman tak ada. Tak ada rasa nak beribadah, tak ada rasa nak sembahyang, tak ada rasa nak membacakan Al-Quran. Dengan sebab apa? Halawatul iman tidak ada. Apabila halawatul iman tidak ada, boleh jadi dengan sebab hati yang sakit, duk khabar sikit-sikit lagi, ataupun hati yang telah mati dah. Waliyadzubillah. Banyak orang Islam yang namakan Islam ataupun bak racacun namanya Islam tu sasana Islam, tapi tak semaya 5 waktu, tak semaya Jumaat, tak semaya raya, tidak berpuasa, tidak gapo lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Banyak halawatul iman, manisan iman. Katanya Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna, Basrah, Iraq juga. Qala haddatsana Abdul Wahhab Al-Thaqafi, qala haddatsana Ayyub, qala haddatsana an Abi Qilabah an Anas an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Hadis ni daripada Muhammad bin Muthanna, daripada Abdul Wahhab bin Abdul Majid, orang Iraq juga, Basrah juga. Ambil daripada Ayyub As-Sakhtiyani, Basrah juga, Iraq. Ambil daripada Abi Qilabah, nama sungguh dia Abdullah bin Zaid, daripada Basrah juga. Abu Qilabah ambil daripada Anas bin Malik ni sahabat Nabi, adalah sahabat yang mati akhir-akhir sekali lah. Selepas daripada Nabi mati, Anas ni dia sahabat ramai-ramai pakat becek. Ali pergi kepada Kufah, Anas khadim Nabi pergi kepada Basrah. Abdullah bin Abbas rasa tak sedut di Mekah, tak sedut di Madinah, dan juga tak sedut di Mekah, pergi kepada Taif. Sahabat becek aman lah, pergi pakat dulu sebar ilmu. Tujuannya untuk sebar ilmu. Anas ni akhir hayat dia pergi kepada Basrah, negeri Iraq, dan juga mati di situ. Habis itu tak pelailah hadis ni fuak Basrah, fuak Iraq lah anak murid dia ambil hadis daripada dia. Anak murid dia Abu Qilabah orang Basrah, orang Iraq. Ambil hadis ni.
Anak syipta daripada Nabi, Nabi bersabda kata, salatun, 3 perkara. Sesiapa yang ada 3 perkara ni pada tubuh dia, dia akan boleh kecak rasa halawatul iman. Dia ada kemanisan iman pada tubuh dia. Dia ada 3 perkara ni, kemanisan akan ada pada dia. Akan ada pada dia. Yang pertamanya, ayyuhibballah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia kasih kepada Allah dan juga kasih kepada Rasul lebih daripada apa-apa ataupun sesiapa semua dalam dunia ini. Mana kata orang yang ambil Allah dalam dak tining, Rasul dalam dak tisang, untuk dia nak kasih. Orang lain ni orang daripada Allah dan juga Rasul belaka. Tong mati ni. Tong ma adabនឹងkasih kepada Allah dan juga kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak kasih bagaimana kepada Allah Taala? Kita tak akan kasih kepada seseorang melainkan kita kenal dia. Kalau kita tak kenal dia, kita tak akan kasih kepada dia. Kita kena kenal dia dulu baru kita kasih. Habis itu kita kena kenal Allah Ta'ala dulu, barulah kita akan kasih kepada Allah Ta'ala. Kenal satunya asma' nama Allah, sifat dia, sifat Allah. Kenal apa lagi? Kenal makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala, langit, bumi, ataupun kita sendiri, ataupun apa sahaja yang dinamakan kata makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kenal Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah Taala beri. Tengok orang sakit, kenal Allah Taala. Tengok orang sihat, kenal Allah Taala. Ni cara nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Habis tu kasih kepada Allah Taala. Kenal Allah Taala, buat kita kasih. Berkasih kepada Allah Taala, barulah kita rasa nak turut Allah Taala. Allah Taala suruh apa? Kita ikut. Kena ma'rifatullah, rucak Allah. Berkenal sudah mahabbatullah, kasih kepada Allah Ta'ala. Berkasih kepada Allah Ta'ala, barulah kita imtithal awamirillah, kita buat benda-benda yang Allah Ta'ala suruh dan juga jauh daripada benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Ni barulah kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sebenar. Kasih kepada Nabi supaya juga kita tak akan kasih kepada Nabi melainkan kita kenal Nabi dulu. Ngaji sirah Nabi SAW daripada Nabi wanak sampai kepada hijrah sampai kepada wafat mati Nabi SAW. Kita akan kasih. Manusia yang nama Muhammad ni biasa ya. Tapi buat apa dia bukan orang biasa? Sebab apa? Kita kena ngaji sirah dia, siratu an-nabawiyah. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada Rasul lebih banyak daripada benda-benda yang lain daripada dunia ini. Payah. Nampak aja kata mudah kasih kepada Allah Ta'ala. Tapi apabila satu masa yang Allah Ta'ala pilihan sungguh di antara dunia dengan Allah Ta'ala, ramai juga manusia yang pilih dunia lebih daripada Allah Ta'ala. Pilih di antara dunia dengan Allah. Holla, dia holla kata, Hamid Ismail, pilih nah. Belah kanan pilih Allah Ta'ala, belah kiri pilih dunia. Akhir sekali ramai juga yang pilih dunia. Habis itu kasih, kalau hanya sekadar dengan mulut ayat kasih kepada Allah Ta'ala, adalah kasih yang palsu, yang baham, yang tidak benar. Kasih yang sebenar kena ikut, kena turut. Allah Ta'ala suruh, kena buat. Allah Ta'ala lari, kena lari diri daripada benda-benda itu. Ini kasih kepada Allah dan juga kasih kepada Nabi. Apabila kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tak sung Allah Taala tak kasih kelik. Allah Taala kasih kelik. Tujuan yang kita nak kasih kepada Allah Taala, al-jazaa'u min jinsil amal, untuk kita boleh balasan yang sama. Raurak Allah Taala ni, rau jadi sing tak tahu ke Allah Taala rak rau kelak. Ni yang penting sekali. Hak ni yang penting sekali, yang nak balas mana ya Allah Taala kasih. Kena cari jalan, kena cari how to buktikan lah mana nawi Allah Ta'ala kasih kepada kita. Kerana yakin, sepenuh yakin apabila Allah Ta'ala kasih kepada kita, syurga akan cik.
Tak janglah Allah Ta'ala nak ahibba'u, orang yang dia kasih masuk neraka, tak boleh pen medan. Cari jalan. Nabi SAW sabda hadis qudsi, hadis qudsi ni mana kata hadis yang firman oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sebut diri, tapi sebut melalui hadis, bukan melalui Quran. Allah Ta'ala sebut kata, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya tidak ada, Allah Ta'ala kata tidak ada amalan mana yang hamba aku sentiasa buat sehingga aku kasih lebih daripada dia menjagakan benda-benda yang aku difardukan kepada mereka. Benda yang fardu ke apa kata? Semaya 5 waktu, puasa 30 hari bulan Ramadan. Semaya 5 waktu. Kau semaya 5 waktu ni pergi ratik masjid, tak pergi ratik, betul masa ratik, tak betul masa ratik. Tapi apabila bulan Ramadan, semalam mula-mula khususnya penuh masjid. Buat apa? Musim orang panggil tu redu. Orang pakai pergi sejak, pergi ratik. Melayu ni wahi pasal musim orang panggil. Musim, apabila mari musim kecek dengan Isra Mi'raj, kecek Isra Mi'raj. Musim yang Maulud Nabi, buat Maulud Nabi. Musim pasal mayat tarawih, mari malam mula-mula 2-3 malam, hilang pula lepas itu. Tapi nak yang kata, kadang-kadang kita silap salah pergi jaga benda sunat lebih banyak daripada kita jaga benda fardu. Bahkan benda yang Allah Ta'ala kasih sendiri, benda fardu dulu kita kena jaga. Bergaduh lah malam mula-mula untuk nak pergi mayat tarawih widah, tapi Isya tak ada juga. Tapi nak widah mayat tarawih dulu, Isya kau dulu. Ni silap salah. Silap salah. Fardu kena mari dulu, jaga fardu yang molek dulu. We yakin kata Allah Ta'ala, puas hati, reda, suka, cinta dah, baru kita pergi jaga sunat pula. Jaga fardu, jaga sunat, hak ni yang paling sempurna Allah Ta'ala kasih. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, sehingga Allah Ta'ala kasih. Apabila Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala jaga. Mata Allah Ta'ala jaga, tangan Allah Ta'ala jaga, kaki Allah Ta'ala jaga, tubuh badan Allah Ta'ala jaga. Tak ada buat kejahatan sikit habuk kerana Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala kasih. Ini kasih kepada Allah dan juga kasih kepada Rasul. Yang keduanya, wa ayyuhibbal mar'a. Nak boleh halawatul iman ni, kena kasih kepada Allah Ta'ala dulu. Buat ibadat kepada Allah Ta'ala, rasa sedar, rasa nak tamu, baca Quran rasa tak cukup hari ni, dua muka, rasa nak baca lagi. Besok dah baca Quran, rasa apa tak boleh nak uti, tak rasa apa nak baca lagi. Ataupun malam yang kita ada halawatul iman tinggi sikit, mai tahajud rasa apa sedap sungguh. Ataupun kalau mai jemaah tu iman baca Allah sedap pun, tapi kita rasa sedap nak mai, rasa kata diri depan Allah Ta'ala, halawatul iman dah. Halawatul iman. Tu kita kena cari nak bala mana halawatul iman ada. Khususnya dalam kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya, kasih kepada satu orang yang tak kasih dia mereka lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala saja, bukan kasih kerana dunia, bukan kerana kata demo ni kaya, satu hari dia wi harta kepada aku kasih ke demo ni, dengan banyak-banyak sebab, bukan sebab Allah Ta'ala lah. Kan rakti no ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis tadi, la yu'minu ahadukum, hadis ni kasih kepada saudara sesama Islam kerana Allah Ta'ala boleh halawatul iman. Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi juga riwayat Muslim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan panggil pada hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan panggil pada hari kiamat, ainal mutahabbuna li jalali. Mana orang yang dunia dulu kasih dengan saudara dia kerana aku? Mana bagaimana? Bukan kasih dengan kasih yang pelik pada zaman learning lah. Lelaki kasih dengan lelaki, dengan orang panggil secara yang haram, bukanlah. Ataupun orang perempuan yang kasih kepada saudara dia perempuan dengan sebab dengan jalan rupa yang haram, bukanlah. Kasih kerana Allah Ta'ala. Bukan tujuan nak tidur sekali, nak setubuh kali, tak, bukan. Hari itu Allah Ta'ala akan panggil mana-mana orang yang dunia dulu kasih saudara dia
Kerana aku al-yawma udhilla fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Hari ni aku nak make mereka itu tu mari duduk di bawah teduhai arasy aku, yang tidak ada teduhai mana pada hari ni melainkan teduhai arasy aku saja. Hari kiamat. Ataupun satu hadis lagi Nabi SAW sebut kata sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan boleh duduk di bawah arasy Allah Taala pada hari kiamat. Tidak ada teduhai mana yang boleh nak tapih kita, jaga kita daripada panas matahari pada hari itu melainkan teduhai arasy Allah Subhanahu wa taala saja. Di antara 7 golongan ini, wa rajulan tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang dia kasih kerana taala, tak jumpa melainkan kerana Allah Taala, tak pisah melainkan kerana Allah Taala juga. Kasih kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan bui arasy, hidup bawah arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, nanti. Itulah kita. Dan juga hak-hak yang kita cara yang kasih banyaklah. Jangan zalim, jangan pedeki, jangan buat khianat. Kena pergi ziarah dia sakit, apabila dia ajak pergi makan nasi sama dia kena pergi ijabah ke dakwah. Dia sakit kena pergi ziarah, macam-macamnya. Yang ketiganya akhir wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yakdhafa fin nar. Benci kepada kufur mai chau kan pati sesat kata benci kepada kafir kufur, bukan kafir kufur. Kerana sahabat dulu asal dia kafir, dia masuk Islam. Bermasuk Islam ni Nabi kata fak kamu ya sahabat kena benci kepada kekufuran fak kamu dulu. Rasa takut, rasa benci tak usah kelik lagi, seperti mana fak kamu takut kena haya masuk dalam api neraka. Kerana kelik lagi kepada kafir kalau jatuh murtad neraka. Kena takut. Habis tu kekufuran kita kena takut. Kekufuran kita kena jaga, kita kena benci, kita kena takut. Habis tu al-wala wal bara' ni kena ada. Islam sama Islam kita kena tolong. Kafir ni kita tak boleh kasih. Orang kafir lebih banyak daripada orang Islam. Kafir dengan Islam balak. Kita nak pergi masuk belah orang kafir tak boleh. Kerana dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis tu kita sebagai orang Islam, kewajipan kita hari ini kita kena benci kepada kekufuran. Tapi benci kepada kufur, kata pun benci kepada kafir, yang kufur itu tu bukan menyebabkan kita boleh nak kecek kasar dengan dia, nak buat khianat kafir. Dah. Kita benci kekufuran yang ada pada dia. Tak sih, aku tak sih jadi kafir. Tak sih. Bukan kata kenapa dia kafir dah, aku nak tibuk, aku nak jet, aku nak ngenak. Dah, bukan. Tapi kita benci kekufuran yang ada pada dia, dan benci serta dengan takut, jaga kuampin tuan-tuan Islam kita tak sewi jatuh dalam telubang kafir. Habis tu kita dah kecek banyak hari ni Islam ramai yang tak jaga identiti kuampin tuan-tuan, kuampin Islam kuampin tak jaga hari ni. Kalau sekolah bercemak tapi ni orang Syiah ngaji, orang Islam kita pun banyak ngaji. Tapi kalau agama, sekolah bana, kalau agama ada tak orang kafir pergi ngaji sore? Apa dia tak ngaji? Soalannya apa dia tak pergi ngaji kalau bana? Apa dia tak pergi ngaji kalau berau? Sebab mereka jaga kekufuran mereka. Jaga takut masuk Islam. Tapi kita orang Islam kadang-kadang lupa nak jaga Islam yang ada pada kita. Hantar anak orang kafir mengajar, hajar sematik, hajar doa, hajar macam-macam. Tapi kita tak ada nak didik ataupun nak ajar, nak tarbiyah anak kita dengan Islam. Ini kena jaga. Kekufuran kena rasa benci dan juga usaha nak menjauhi. Kerana apabila jatuh kepada kafir, jatuh murtad. Habis tu pula hari ni Islam asal baru ni di mana di Isan hak kata iklan masuk Syiah tu murtad dengan sebab masa kecil-kecil dididik oleh mereka lebih banyak daripada kita sebagai orang Islam yang mendidik. Kena jaga masing-masing identiti kita sebagai orang Islam. Identiti Islam anak kita yang ada kena jaga. Jangan anak kita juluh. Kita boleh hari tak juluh, tapi anak kita boleh ada juluh pada masa depan kalaulah kita tak jaga identiti dia yang ada, ya Islam yang ada pada dia. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu ya Allah.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.